Isu kampung baru Cina dikaitkan dengan komunis, panaskan Dewan Rakyat hari ini. Zahid tarik semula usul gantung Wan Saiful. Muhyiddin dakwa rakyat hilang kepercayaan terhadap Anwar. Guan Eng desak kerajaan pertimbang semula cukai SST yang bebankan rakyat. Persoal kenapa tangguh podcast, Rafizi sindir Lim Siang Si ingat dia paling penting. PH sedia untuk bertanding lagi, pernah menang PRK 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 5 Mac 2024 bersamaan 24 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Dewan Rakyat petang ini kembali kecoh dalam sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja susulan pertikaman lidah membabitkan beberapa ahli parlimen susulan kenyataan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib yang didakwa mengaitkan kaum Cina dengan perjuangan komunis. Ismail mempersoalkan kewajaran cadangan menjadikan kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia, Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Beliau berkata sejarah kampung baru Cina adalah hasil daripada langkah tindakan komunis mengganggu negara Malaysia. Oleh itu, katanya negara mengiktiraf perjuangan komunis yang juga sejarah hitam negara. Susulan kenyataan berkenaan, seorang ahli parlimen Blok Kerajaan RSN Raya tampil mencelah dan mendakwa Ismail mengeluarkan kenyataan yang sensitif dan menyinggung perasaan kaum Cina. Raya menjelaskan peraturan mesyuarat 36/9C dan mendakwa MP Maran telah bangkitkan isu perkampungan Cina dan pada masa yang sama telah keluarkan kenyataan berkenaan komunis. Keadaan terus kecoh apabila Datuk Nyeh Kuham pula bangkit mendakwa Ismail sengaja memutarbelikkan fakta sejarah. Pertikaman lidah berlanjutan lebih 15 minit, malah arahan timbalan speaker Alice Lau yang meminta ahli parlimen lain duduk dan Ismail menarik balik kenyataannya tidak diendahkan. Media sebelum ini melaporkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng mencadangkan kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO bagi mengiktiraf kepentingan budaya dan sejarah perkampungan itu yang diasaskan sejak 76 tahun lalu. Usul untuk menggantung ahli Parlimen Pembangkang Wan Saiful Wan Jan daripada sidang Dewan Rakyat kerana mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa telah dibatalkan oleh kerajaan hari ini. Ini berhubung permohonan maaf yang dibuat oleh pemimpin bersatu itu ketika diberi kesempatan mencelah oleh Speaker Johari Abdul kepada Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Johari kemudiannya mengalu-alukan permohonan maaf pembangkang itu. Susulan itu, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang memfailkan usul itu di Dewan Rakyat berkata beliau bersetuju menarik balik usul tersebut. Wan Saiful kemudiannya merakamkan penghargaannya kepada Speaker dan Zahid. Seterusnya, Pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Muhammad Shah Abdullah mengingatkan bahawa ia sepatutnya menjadi pengajaran dan perkara seperti itu tidak sepatutnya berulang. Muhyiddin Yassin dakwa rakyat hilang keyakinan terhadap kemampuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengurus ekonomi negara susulan ringgit terus merekodkan tren melemah berbanding mata wang negara serantau. Katanya ramai rakyat Malaysia memilih menyimpan mata wang asing berbanding ringgit kerana bimbang nilainya akan terus menyusut. Ahli Parlimen Pagoh itu menjelaskan data sehingga Julai tahun lalu menunjukkan deposit mata wang asing dalam sistem perbankan negara berjumlah 250 bilion ringgit tertinggi dalam sejarah berbanding ketika pentadbirannya pada 2021 iaitu hanya sekitar 150 bilion ringgit.
Muhyiddin turut membangkitkan peranan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara yang didakwanya gagal berfungsi menyelesaikan kos sara hidup rakyat yang kian meruncing, terutama ketiadaan beras tempatan di pasaran. Beliau mendesak Datuk Seri Anwar segera melunaskan janji melaksanakan reformasi dan menaikkan nilai ringgit kepada rakyat. Katanya lagi, kelewatan kerajaan menyelesaikan isu ini akan menampakkan ketidakcekapan kerajaan dalam mengurus hal yang amat penting kepada kehidupan rakyat. Dalam perkembangan yang sama, beliau juga mempersoalkan kerajaan yang dikatakan kurang bertindak dalam menyelesaikan isu kekurangan beras yang dihadapi rakyat membandingkan ketika pentadbirannya menghadapi isu yang sama. Pengerusi Perikatan Nasional turut meminta Perdana Menteri memberi penjelasan terperinci mengenai isu beras negara. Lim Guan Eng mendesak kerajaan pertimbangkan semula cukai-cukai baru termasuk kadar baru cukai jualan dan perkhidmatan SST yang didakwa akan membebankan kepada peniaga dan rakyat. Beliau sebaliknya berkata cukai-cukai baru ini boleh diperkenalkan semula apabila keadaan ekonomi kembali pulih. Sebelum ini, kerajaan memperkenalkan cukai barangan bernilai rendah LVG 10% bagi jualan dalam talian, cukai perkhidmatan digital 8% serta cukai keuntungan modal dan cukai barang bernilai tinggi yang masing-masing 10%. Selain itu, SST juga dinaikkan kepada 8% berbanding 6% berkuat kuasa 1 Mac. Bagaimanapun, kadar baru ini tidak merangkumi perkhidmatan untuk makanan dan minuman, telekomunikasi dan tempat letak kereta. Kerajaan juga akan memperkenalkan cukai barang bernilai tinggi atau cukai barangan mewah bermula 1 Mei 2024 dan perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan semasa pembentangan belanjawan 2024. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membidas pempengaruh media sosial Lim Sian Si yang mempersoalkan mengapa Rafizi bertangguh dalam menetapkan pertemuan podcast antara mereka. Beliau menjelaskan keadaannya di platform media sosial X yang baru sahaja selesai menjalani pembedahan 2 minggu lepas menyebabkan beliau tidak dapat hadir ke podcast tersebut. Lim Sian Si dipercayai nama samaran yang digunakan di media sosial oleh individu yang merupakan sebahagian daripada komunikasi strategik PN ketika Najib menjadi Perdana Menteri menjelang pilihan raya umum 2018. Timbalan Presiden PKR itu mengulas laporan portal berita yang memetik Lim berkata dia masih menunggu Kem Rafizi mengatur penampilannya di podcast Menteri Ekonomi itu. Pada 19 Februari, Rafizi berkata bahawa beliau bersedia untuk berdepan dengan wakil bekas Perdana Menteri Najib dalam podcast Yang Bakal Menteri. Setiausaha Agung Amanah Muhammad Faiz Fazil berkata, Pakatan Harapan sudah bersedia untuk segala kemungkinan menghadapi pilihan raya kecil bila-bila masa. Sedang hangat diperkatakan bahawa 6 kawasan parlimen yang disandang ahli parlimen daripada Bersatu kemungkinan bakal dikosongkan kerana menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata Faiz, PH bersama Barisan Nasional berupaya memenangi 2 kerusi Dewan Undangan Negeri dan 1 parlimen pada PRK lepas. Bersatu sebelum ini dilaporkan akan menghantar surat kepada 6 ahli parlimennya yang menyokong Perdana Menteri untuk mengesahkan sama ada mereka kekal dengan keputusan meneruskan sokongan. Langkah itu susulan pindaan terhadap perkara 10 perlembagaan Bersatu yang akan melucutkan serta merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin berkata, jika 6 ahli parlimen berkenaan kekal menyokong Perdana Menteri selaras perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, Akta Anti Lompat Parti akan berkuat kuasa, iaitu kerusi parlimen berkenaan akan dikosongkan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.